Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh kepada semua sahabat-sahabat saya di FB. Apa khabar semua? Ada yang online kalau ada yang online ketika ni, sekarang ni hampir pukul 12 sekarang. Okey, sebelum nak dinner, sebelum nak masuk tidur, ingin nak share sedikit. Saya rasa saya perlu share benda ni. Okey, adab ketika kita bersedekah, kan? Adab bersedekah. Kenapa? Awak adab ketika kita bersedekah. Okay, so sekarang ni ramai orang yang mengambil peluang untuk bersedekah. Okay, sebab ramai yang masih dalam keadaan yang memerlukan. Okay, kita akan jumpa banyak kes. Okay, banyak kes yang kita tak pernah jumpa. Kita akan jumpa di kala COVID-19, orang yang memerlukan bantuan ni. Sebab bukan kata kerajaan tak bantu. Kerajaan bantu semua lapisan masyarakat, alhamdulillah. Tapi ada yang tak dapat info. Macam saya pernah jumpa satu kes. Dia pakai phone biasa saja. Okey, dia tak ada smartphone. Dia kata dia memang orang susah. Okey, dia memang orang susah. Dia tak ada smartphone. Dia phone saya pakai phone biasa. Bila saya minta dia WhatsApp saya details, gambar keadaan dia, keadaan keluarga dia, untuk saya nak bantu dia, dia cakap kalau kata dia ada phone yang smartphone, bagi dia orang yang ada smartphone tu dah canggih, dah orang kata apa, dah berkemampuan. So saya pun tak apalah, saya dengar apa yang dia cakap. So apa yang saya nak cakap ni, ketika COVID-19 ni, orang yang sebelum ni dia mampu, orang yang sebelum ni dia ada pendapatan, tapi tiba-tiba dia jatuh miskin sebab tak ada pendapatan. Orang macam ni boleh dikatakan orang yang gaji hari, kan? Gaji hari. Bila gaji hari ni dah berlaku keadaan macam ni, kita diuji dengan COVID-19, golongan-golongan yang bergaji hari ni akan kesan dia tu lebih dahsyat lagi lah berbanding dengan golongan yang bergaji bulanan. Okay, so cuma apa yang saya nak share, ramai golongan, ramai geng-geng kita, sahabat-sahabat kita, okay, NGO ataupun individu yang turun pi buat memberi bantuan. Okay, yang turun memberi bantuan. Itulah saya rasa saya perlu share benda ni. Jaga adab kita ketika kita bersedekah. Okay, antaranya sebab saya nak share 3 poin berkenaan dengan, boleh dikatakan adab, berkenaan dengan satu, yang pertama, kita jaga distance kita dengan penerima. Okey, kita jaga distance, jarak kita dengan penerima. Okey, jangan kita dekat sangat. Bukan kata kita jijik sebab benda ni memang kita nak kena jaga. Sebab kita keluar pergi jumpa orang yang memerlukan bantuan, kita bagi bantuan, dan kita pula pulang ke rumah, jumpa dengan anak bini kita apa semua. So kita yang berurusan, yang terpaksa berurusan di luar untuk membantu orang lain, okey, kita kena jaga distance, jarak antara penerima bantuan dan juga pemberi bantuan. Okey, itu satu. Jarak yang kita, Jabatan Kesihatan Malaysia
ataupun Kementerian Kesihatan Malaysia yang letakkan, yang kita selalu dengar nasihat dia orang 1 meter. Okey, kita boleh 1 meter. Okey, and then kita pakai mask. Kalau boleh kita pakai glove. Okey, jarak nombor 1, lepas tu pakai mask dan juga kita pakai glove. Okey, antara pakai yang basic. Okey, and then satu lagi yang saya terpanggil untuk nak share juga benda ni, ketika kita bergambar dengan penerima. Okey, selalunya bantuan yang kita nak bagi ni, kita selalu kan NGO, individu, barang dapur kan, keperluan dapur yang kita bagi kat penerima bantuan ni, selalunya orang yang terima ni orang yang layak untuk menerima bantuan, betul? Dan orang yang kurang kemampuan, tiba-tiba dia hilang punca pendapatan, dia dalam keadaan susah dan dia memerlukan bantuan, kita membantu dia, betul? Kan, orang-orang macam ni kan selalunya yang menerima bantuan, betul? Okey. So bila kita kena pastikan orang yang kita, individu ataupun NGO yang nak bagi bantuan kepada keluarga susah ni, kita kena pastikan orang yang terima ni betul-betul layak lah. Orang yang terima ni betul-betul dia masuk dalam golongan yang layak terima bantuan. Okey, dia kena pastikan, dia kena buat kerja sikit lah. Dia kena siasat, dia kena tanya. Okey, kalau ada kemampuan boleh tanya direct, kita tanya direct kan. Sebab kita kena jaga adab-adab ni. Sebab kita tak mau orang yang terima ni dia bukan penerima, tapi kita pergi ketuk rumah dia, kita nak bagi barang kat dia. So dia pun jadi serba salah, sama ada nak terima tak terima kan. So apa yang saya cakap tu, yang tadi tu, antara poin yang saya nak share, kita kena pastikan jarak kita dengan penerima, distance kita 1 meter, kita kena pakai mask, kita kena pakai glove. Ini untuk keselamatan kita lah. Sama-sama kita jaga kan. Kita hashtag kita jaga kita. And then masa nak tangkap gambar ni, kita minta izin dulu dengan orang yang terima bantuan. Okey, kita minta izin. Kalau dia bagi benarkan untuk tangkap gambar, kita tangkap gambar. And then kalau perlu tangkap gambar, kalau tak perlu tangkap gambar, tak perlu tangkap gambar. For what? Untuk apa kita nak tangkap gambar? Thank you for watching. Zura Kadir Shah. Waalaikumsalam. Apa khabar adik? Sihat lah? Kirim salam kat mak. Okay. So kepada yang sedang watching, saya terima kasih banyak-banyak. Ramai yang sedang watching, alhamdulillah. Mudah-mudahan apa yang saya share ni manfaat. Saya harap sahabat-sahabat yang sedang watching ni boleh share benda ni, boleh share, boleh komen, boleh share ke grup-grup sebelah. Okey, kalau ada grup community penduduk, share di situ. Waalaikumsalam Wafa. Okey, tangkap gambar. Okey, tangkap gambar ni kita kena tanya dia dulu. Kalau dia sedia tangkap gambar, kita tangkap gambar. Okey, sebab kita pun individu NGO saja. Betul tak? Kita bukan orang kata apa? Kita bukan penguat kuasa ataupun orang yang diberi kuasa oleh kerajaan untuk kita kita tak perlu minta izin untuk tangkap gambar. Itu memang prosedur kerja, kita boleh tangkap gambar. Kalau kata NGO, individu, kalau perlu tangkap gambar, kita minta izin dulu. Okey, Hafiza Mimamu. Thank you for watching. Saya share adab ketika kita bersedekah. Okey, kita kena jaga adab, banyak adab. So hari ni saya nak share beberapa point saja. Antaranya, kita dalam keadaan COVID ni, kita kena jaga jarak kita, distance kita dengan penerima bantuan. Okey, kita kena pakai mask, kita kena pakai glove. And then bila kita nak tangkap gambar, kita minta izin dulu, sebab kita nak kena
jaga air muka orang kan, air muka penerima. Okey, bila kita nak post di media sosial, tuan-tuan, kita blurkan gambar orang yang penerima bantuan tu. Kita blurkan. Okey, kalau boleh. Okey, saya alhamdulillah lah, kita dalam badan ataupun kita dalam bidang kebajikan ni dah lama dah. So kita tahu kan, kita tahu yang mana orang kata apa, hitam putih perjalanan dalam dalam kerja kebajikan. Okey, kalau boleh orang yang duk buat NGO dan siapa-siapa lah, individu apa semua, boleh tak, setuju tak dengan apa yang saya cakap? Kalau kata kita nak bagi bantuan, kita letakkan gambar dia orang, kita letak penerima bantuan, kita letak barang, mungkin barang dapur dengan sampul duit, kita letak kat situ, biar kita tangkap penerima dengan barang yang kita bagi. Orang yang memberi tu tak perlu ada dalam gambar. Setuju tak kalau macam tu saya cakap? Setuju tak? Komen sikit. Kalau tuan-tuan perhatikan saya punya posting kan, 1 hari kan, 2 hari, ada semalam yang posting tu saya buat macam tu. Saya buat penerima sampul duit dengan hamper tu, saya tak ada kat situ. Kalau boleh tak kita buat macam tu? Kalau lah setuju dengan pandangan saya lah kan. Terima kasih Tuan Munir Farid. Assalamualaikum Ustaz. Rindu Ustaz lah. Rindu nak ke masjid, rindu nak azan, rindu nak imam. Masya Allah. Tak tahu nak kata dia punya rindu dia tu memang kita tak boleh nak, tak tahu nak cakap lah Ustaz noh. Okay, Ustaz boleh komen sikit. Dah Ustaz, saja saya duk share adab-adab ketika bersedekah. Di kala ni kan COVID, kita kena jaga distance. So kita kena pakai mask, kita kena pakai glove. Okay, ketika kita nak bergambar pun kita kena minta izin dulu. Okay, dan kita kena tahu juga niat untuk tangkap gambar tu kan. Antara nasihat saya, boleh tak kalau individu NGO kan, kalau nak bagi hamper apa semua tu, boleh tak kalau kata kita letakkan gambar orang yang penerima tu dengan hamper saja. Orang yang memberi tu kalau tak ada pun tak apa. Okey, kalau tak ada pun tak apa. Itu pandangan peribadilah. Kalau kata penguat kuasa ataupun badan kerajaan, itu ada prosedur lah. Dia orang kena ada sekali, sebab dia orang nak tunjuk apa yang dia orang buat kepada masyarakat. Okey, so saya rasa itu saja saya nak share. Semoga apa yang saya share ni manfaat, insyaAllah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala melimpahkan keberkatan kepada para penyumbang. Ramai yang sumbang untuk membantu masyarakat yang hilang pendapatan akibat COVID ni, yang hilang punca pendapatan. Ramai. Kita punya masyarakat Islam ni, kita punya masyarakat, bukan kata Islam sajalah, kita masyarakat majmuk di Pulau Pinang, di Malaysia ni, orang yang berkemampuan ni, di kala ni, Masya Allah. Okay, dia orang fikir macam mana, semua orang fikir macam mana kita boleh bantu orang lain. Sebab kita duk ada dalam perjalanan, ataupun kita duk ada dalam perjalanan kebajikan ni, kita faham, kita nampak benda tu. Masya Allah. Semoga Allah Ta'ala melipat gandakan, memberi keberkatan kepada para penyumbang, insya-Allah. So teruskan sedekah dengan istiqamah, insya-Allah. Mudah-mudahan ujian yang kita hadapi ni dipermudahkan dan kita panjangkan doa, semoga dipercepatkan dia punya proses COVID ni berakhir. Okey, insya-Allah, sama-sama kita jaga kita insya-Allah. Assalamualaikum.